mula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makluman kepada semua muslimin dan muslimat supaya dapat hadir ke masjid dengan segera kerana atur cara kita yang seterusnya akan berlangsung sekejap lagi. Dimaklumkan sekali lagi, dijemput pada semua pelajar muslimin dan muslimat dan semua hadirin hadirat supaya dapat hadir ke majlis yang diadakan di masjid dengan segera kerana penceramah telah sampai. Sekian, terima kasih, harap maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dimaklumkan kepada semua hadirin hadirat supaya dapat hadir ke masjid dengan segera kerana kita akan mulakan program kita sebentar lagi. Dan minta kerjasama juga kepada semua supaya dapat penuhkan ruangan di hadapan oleh kita nak mula majlis ni. Mohon kerjasama supaya penuhkan ruangan hadapan terlebih dahulu. Banyak lagi kosong ni. Sebelah kiri. Sebelah kiri ni penuhkan dulu hadapan.
Kerana percamu kita ni nak mula dah. InsyaAllah. Boleh ke? Bila TV tu kan, sebab search ni tak ada orang tengok lah kan. Dia page tadi kan. Jadi kalau kali sebenarnya boleh orang tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'du. Jadi alhamdulillah, sebelum kita meneruskan agenda yang seterusnya, iaitulah pembentangan kertas kerja yang kedua, yang mana kertas kerja yang kedua ini bertajuk Kedaulatan Islam dan Ancaman Terhadap Akidah Umat Islam. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada pembentang kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, pertama sekali yang dimuliakan, yang dihormati Tuan Guru Pondok Pasir Tumbuh dan tuan-tuan guru sekalian, para alim ulama, para asatizah, dan juga yang berusaha kepada pengarah program Ijtima' Pondok sama dengan perasmian Muafakat Pondok se-Malaysia yang dirasmikan sebentar tadi di Pasir Tumbuh di Madrasah Diniyah Al-Bakriyah. Jadi alhamdulillah, pada petang ini masa yang kita berikan ialah dalam tempoh insya-Allah sampai ke jam 4 petang, dan diharap semua peserta, pelajar-pelajar semua ada kertas kerja yang diberikan, ada dah. Dan insya-Allah pembentangan ini akan menggunakan projektor kita, jadi lebih memudahkan lagi untuk kita sama-sama memberikan perhatian kepada tajuk yang akan dibentangkan. Yang mana pembentang kita, beliau ini adalah iaitulah boleh kita panggil Ustaz Muhammad Aswanizam bin Alias, yang beliau ini adalah merupakan berasal daripada Pulau Pinang,
dan berpengalaman selama 15 tahun dalam bidang kejuruteraan sebagai pegawai perunding projek, 14 tahun pengalaman bersama dengan Gerakan Islam, strategi bersama dengan NGO Islam, 10 tahun pengalaman terlibat dalam pengurusan media strategik, latar belakang pendidikan di bidang kejuruteraan elektronik, 11 tahun pengalaman dalam GSPS, 7 tahun pengalaman sebagai ketua editor portal internet, 10 tahun pengalaman sebagai blogger, 3 tahun pengalaman sebagai ketua editor portal Gerakan Strategik NGO Islam. Dan kini beliau ini adalah sebagai pengarah pada Ihsan Strategic Research Center. Dan insya-Allah pada petang ini beliau akan berkongsi bersama dengan kita tajuk iaitulah kedaulatan Islam dan ancaman terhadap akidah umat Islam. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis ini, malah sama-sama kita melihat bahawa sekarang ini senario yang berlaku di negara kita ini berbeza sebelum ini. Yang mana telah pun dulu kita sebagai pembangkang dalam negara kita, dan hari ini kita sebahagian daripada kerajaan. Jadi dengan sebab itulah untuk pelajar-pelajar yang ada pada hari ini, marilah kita mempelajari, kita memahami dengan baik, sebab sekarang ini kita pelajar-pelajar di pondok khasnya dan juga pelajar-pelajar daripada pondok-pondok yang datang di segenap penjuru negara kita Malaysia ini, melihat sama-sama kita berkongsi dan untuk kita menimba ilmu yang berkaitan dengan bagaimana perancangan strategik ini dilakukan, yang mana ianya juga berkaitan dengan dipanggil sains politik ataupun siasah syariah, yang kita pun di pondok pun ada belajar kan, kitab-kitab di antaranya seperti Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Ahkam Musyari dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan pembentangan ini banyak kita akan mendapat maklumat-maklumat yang dibuat kajian, yang diberikan secara fakta kepada kita. Jadi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya dengan sukacitanya menjemput iaitulah yang berbahagia Ustaz Muhammad Asma Nizam, iaitulah Aswa Nizam bin Alias, untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kedaulatan Islam dan Ancaman terhadap Akidah Umat Islam, ataupun Kedaulatan Islam dan Ancaman terhadap Akidah Islam. Jadi majlis dengan hormatnya mempersilakan untuk pihak pembentang tadi berkongsi bersama dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada kita pada petang ini, insyaAllah. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimati Tuan Pengerusi Majlis, para asatizah, alim ulama, guru-guru, saudara-saudara dan rakan-rakan yang ada pada hari ini, terima kasih. Nama saya Muhammad Aswan Nizam alias. Masa ada sejam untuk saya cramkan apa benda yang ada dalam presentation hari ini, taklimat hari ini. Yang 3 jam biasanya, sejam setengah kita cramkan jadi 1 jam sebab ada banyak perkara, tapi masa tak cukup. Saya harap yang mana adik-adik yang di belakang tu kita boleh rapat ke depan sebab kita pakai ni, kita pakai slide presentation. Dia ada dalam TV tu nanti. Minta tolong technical punya ni tukar ke slide punya ni. Jadi ada banyak benda yang kita nak present ni. Dalam presentation ni, dia masalah dia tulisan dia kecil. Dengan TV mungkin tak nampak nanti. Kalau kita boleh rapat, kita boleh tengok apa keadaannya.
Okey, sebelum tu, nama saya Nizam, asal daripada Pulau Pinang. Sebelum ni terlibat dalam gerakan NGO Islam, dan 5 tahun kebelakangan ni saya berkhidmat sebagai pengurus R&D di ISIM, termasuk jadi ketua pengarah kepada bahagian kajian strategik di ISIM, Institut Kajian Strategik Islam Malaysia, sebuah institut yang ditutup selepas kerajaan jatuh pada 2018. Ini merupakan satu-satunya agensi Islam daripada 13 agensi. Di pusat dia ada 13 agensi Islam. Agensi saya yang ke-13, IKSIM, ditutup lebih kurang, arahan penutupan dia datang seminggu selepas kerajaan jatuh. Tapi alhamdulillah kerajaan yang menjatuhkan tu sekarang ni jatuh. Cuma tak tahulah saya nak hidup balik ke tak hidup balik, tak tahu. Dan juga pada Ustaz Alauddin, sahabat saya di ISR, Ustaz Engku sama dengan saya, Ustaz Engku Ahmad Fadil, sama-sama dibuang kerja. Sebab buat kerja-kerja yang kita nak bentangkan ni lah, dibuang kerja. Jadi yang berdepan dengan ustaz-ustaz, para ulama depan saya ni seorang penganggur lah. Penganggur depan ni. Tapi saya sebenarnya bukannya layak duduk depan ni untuk bercakap pada tuan-tuan lah. Saya cuma nak kongsi pengalaman saja, kongsi apa yang berlaku. Sebab masa tak cukup, kita terus ke presentation ni. Nombor 1, pada ketika hari ini, bukan setakat hari ini, dah lama, dekat 50 tahun, 40 tahun, mengikut berita yang dimuatkan dalam sebuah portal internet semalam, mereka mengatakan bahawa British telah buat kerja lebih kurang 40 tahun untuk pastikan kuasa dia bersambung kat sini. Tahun 2018 minta tolong pakai slide je, tak payah ambil muka saya, tak apa kan? Pakai slide je, terus direct. Okey, pada tahun 2018, Ketua Perisikan Israel, Danny Yatom, dia mengeluarkan satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa Israel tidak boleh membuat kerja-kerja perisikan secara jelas dan aktif di negara Malaysia. Dia kata kerana apa? Kerana jauh daripada tempat dia, dan kalau dia masuk campur kat tempat ni, dia akan timbul macam-macam hal. Jadi Israel, dia minta supaya Amerika, kerajaan Amerika, pemerintah Amerika masuk ke Malaysia, buat kerja-kerja perisikan dengan laju, dengan tersusun, untuk pastikan agenda mereka mengawal Malaysia ni ikut kata dan kehendak mereka berjalan. Ini dalam berita tu, dimuatkan dalam Free Malaysia Today. Pada waktu tu juga, tahun 2018, pihak pemerintah Amerika melalui ejen perisikan dia, CIA, mengeluarkan satu iklan mencari ejen-ejen perisik berbahasa Melayu, yang bercakap bahasa Melayu, fasih bahasa Melayu. Seboleh-bolehnya ejen-ejen ni bergerak dalam gerakan Islam, bergerak dalam sekolah-sekolah pondok, bergerak dalam gerakan-gerakan NGO Islam. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita buat, kita rancang, kita susun, mereka tahu dan mereka boleh buat tindakan-tindakan menggagalkan perkara tersebut. Hari ini alhamdulillah, saya tengok bila ada istimewa pondok macam ni, sebenarnya ini antara perkara-perkara yang diorang sangat-sangat takut. Sebab kebangkitan Islam tidak pernah bangkit. Di Malaysia ni tak bangkit lama dah. Kebangkitan Islam kat Malaysia tak pernah bangkit sebenarnya. Selepas daripada merdeka tu, dia belajar ada, sekolah ada, kebangkitan tu tak ada. Kerana apa? Kerana ulama-ulama tak sertai kebangkitan tu lagi. Ini yang kita nak seru, ini yang kita nak ajak, ini yang kita nak bawa sekali supaya kita sama-sama dapat fikir. Generasi ulama yang baru lahir ni, generasi ulama yang ada pada ketika ni, kita nak bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, membuat satu pemikiran yang sama secara strategik untuk atasi masalah-masalah ni. Ini pada 2018, mereka mencari ejen perisik bahasa Melayu. Daripada 2015 sampai 2020, Amerika dah belanja lebih 300 bilion ringgit, bilion dolar, 300 bilion dolar untuk buat kerja-kerja perisikan dekat satu dunia, terutama Malaysia. Kenapa dia target dekat sini? Kenapa dia sasarkan negara Malaysia ni? Kerana pada tahun 2004, pihak tentera udara Amerika
mengarahkan satu jabatan strategik dia untuk membuat satu kajian macam mana Amerika nak bergerak di dalam negara-negara Islam, macam mana Amerika nak masuk dalam negara Islam dan mengawal negara tu. Kajian tu dibuat pada 2004, diterbitkan oleh RAND Corporation. Ini kertas kajian dia. Apa dia kata? Tentera Udara Amerika bagi arahan buat kajian ni dengan 3 fokus utama. Nombor 1, kenal pasti dekat semua negara Islam yang ada kat dunia ni apa bentuk ideologi dan mazhab-mazhab yang ada kat situ. Selepas tahu apa mazhab yang ada kat situ, apa pegangan yang ada kat situ, kaji rekahan dia. Kumpulan mana yang bergaduh dengan kumpulan mana? Kumpulan A bergaduh dengan kumpulan B. Pastikan kita tahu. Bila dia tahu benda tu, dia akan pastikan kumpulan satu lagi, dia akan bagi duit, bagi bantuan strategik, bagi bantuan teknikal, dia latih, dia bawa pergi ke Amerika, buat dan sebagainya, balik ke negara ni balik, bergaduh, hancur. Kesatuan Islam hancur. Itu dalam kajian dia. Dan dia suruh buat perancangan jangka panjang macam mana nak hancurkan kesatuan orang Islam dekat semua negara Islam. Dalam kertas yang sama, dia mengatakan bahawa orang-orang Arab ni, orang Arab yang ada dekat dunia ni, orang Islam, orang Arab ni cuma 20% saja dia kata. Dia kata jangan pedulilah tentang orang Arab ni. Kebangkitan takkan berlaku di tanah Arab, dia kata. Takkan berlaku di Timur Tengah. Ini kertas kajian daripada pihak Amerika sendiri. Bila pagi tadi Ustaz Muqtar Senik, batu Ustaz Nik Amar pun tadi dia ada cakap tadi bahawa semua bangsa dalam dunia dah diberi pilihan, diberi peluang untuk memimpin Islam di peringkat dunia tu. Bangsa Kurdis dah, bangsa Arab dah, bangsa-bangsa lain dah, cuma bangsa Melayu belum lagi. Dia kata mungkin satu hari nanti, silap-silap, mungkin dalam percaturan yang kita tengok sekarang ni, kemungkinan besar bangsa Melayu ni akan bangkit dan membawa gerakan Islam ni sampai ke pesada dunia, insya-Allah. Bukan kita saja percaya tentang benda tu, pihak Amerika pun percaya tentang benda yang sama. Ini dalam kertas kajian dia yang bahagian merah yang bawah tu. Kalau kita tengok bahagian merah yang bawah tu, dalam kertas tu yang ditulis pada 2004, dia kata kebangkitan Islam tidak akan berlaku di Timur Tengah, tapi kebangkitan Islam akan berlaku di Asia Tenggara. Asia Tenggara ni ada 3 je negara Islam. Nombor 1 Malaysia, nombor 2 Brunei, nombor 3 Indonesia. Jadi salah satu daripada negara ni akan terlibat, atau ketiga-tiga ni sekali bergabung membangkitkan semangat Islam, dan Islam akan bangkit dari sini. Bukan kita kata, kertas kajian pihak RAND Corporation ni. Lalu mereka buat macam-macam strategi, macam-macam benda lah. Dia bawa masuk ke Malaysia ni, dia bawa masuk macam-macam fahaman. Dia cuba nafikan 1100 tahun sejarah kita ni sebagai sebuah negara Islam. Bila merdeka pada 1957, habis merdeka 1997, negara ni semua negeri bergabung, kita jadi sebuah negara yang dikenai Persekutuan Tanah Melayu. 1963 kita jadi negara Malaysia. Ini perkara 3 satu dalam perlembagaan persekutuan. Kita pun ada perlembagaan. Dalam perlembagaan menyatakan jelas negara ni negara Islam. Ramai yang tak tahu tentang benda ni. Bila ramai tak tahu negara ini negara Islam, maka kita serahkan kepada orang bukan Islam untuk tentukan siapa negara ni, apa negara ni. Pihak bukan Islam dia kata negara ini bukan negara Islam, kita kata negara Islam, perlembagaan kata negara Islam, tapi dia kata negara ini bukan negara Islam. Dia kata negara ini negara sekular. Sedangkan jelas kat perkara 3 ni, Islam ialah agama bagi persekutuan, agama bagi negara ni. Yang di-Pertuan Agong perkara 371 bersumpah. Saya tak tukar gambar Agong lagi, berapa kali dah minta maaf, tak tukar lagi. Yang di-Pertuan Agong setiap kali mana-mana Agong nak masuk, jadi yang di-Pertuan Agong dilantik, dia perlu bersumpah, angkat sumpah. Ini sumpah dia. Kami Sultan Muhammad Kelima yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Dengar dengan jelas, semua orang boleh dapat dengar. Yang di-Pertuan Agong bila dia bersumpah pegang jawatan tu, first kali dia kena buat, dia sumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi.
Dengan nama Allah dia bersumpah bahawa dia perlu memelihara Islam pada setiap masa. Bila-bila masa sekalipun dalam negara ni mesti pastikan Islam terbela, Islam terjaga, institusi Islam tidak dipinggirkan. Seharusnya institusi pondok ni mendapat bantuan penuh daripada kerajaan. Sepatutnya, sebab ini negara Islam. Perkara 12 dalam perlembagaan membenarkan negara ni menggunakan wang negara untuk membiayai institusi-institusi Islam. Itu hak kita dalam perlembagaan. Sekolah lain tak ada, vernacular tak ada hak, sekolah agama lain tak ada hak. Yang ada hak dalam perlembagaan perkara 12 tu institusi Islam saja. Jadi kita ada hak untuk minta, kita ada hak untuk tuntut. Tapi selama ni kita tak menuntut, ataupun kita tuntut tak dilayan. Tapi kali ni Allah dah bagi satu peluang lagi. Peluang kedua selepas kerajaan lepas dijatuhkan. Dah jatuh tertiarap sampai melampau-lampau puak bukan Islam ni. Menghina Nabi, buat macam-macam hal, meruntuhkan institusi-institusi Islam. Satu persatu kuasa yang ada pada tangan orang Islam, kuasa ekonomi, diruntuhkan satu persatu. Tapi Allah dah bagi peluang kedua kepada kita. Kalau kita ulangi kesilapan yang lampau lagi, kita masih membiarkan institusi Islam ni terpinggir, isu umat Islam terpinggir, maka tak tahulah berapa kali Allah nak bagi peluang. Kalau jatuh sekali lagi habis kita. Di Suruhanjaya Pilihan Raya, sebelum kerajaan jatuh baru ni, mereka telah mencadangkan 15 cadangan reformasi sistem pilihan raya yang dia nak buat tak lama lagi. Tak silap saya dalam bulan 8 atau bulan 9 dia akan bentang. 15 cadangan. Cadangan tu kalau dibuat, dilaksanakan, sistem pilihan raya yang ada dekat Malaysia ni akan berubah. Dan orang Melayu Islam tak akan dapat negara ni sampai bila. Kalau benda tu berjalan 4-5 bulan lagi saja. Alhamdulillah benda tu berjaya dihalang. Warga Cina dibenarkan masuk negara ni sampai 3-4 tahun. Nak buat apa? Visa dia sampai 3-4 tahun. Mana ada visa sampai macam tu? Dan benda-benda tu sedang dirancang, dilaksanakan. Alhamdulillah Allah bantu lagi. Bila masuk COVID-19, tu satu rahmat terselindung. Walau tu pun penyakit, tetapi dengan benda macam tu terhalanglah kemasukan-kemasukan yang ramai tu. Kita tak nampak kerja-kerja Allah ni. Allah bantu kita. Doa para ulama, kita tak tahu siapa punya doa makbul sampai terbalik kerajaan tu. Jadi kita terus berdoa, terus bercakap dan sebagainya. Masalah dia bila negara ni negara Islam, ada pihak-pihak yang cuba bawa masuk, macam saya cerita tadi tu. Bila kerajaan Amerika disuruh kaji fahaman-fahaman yang ada, banyak fahaman yang ada. Ini fahaman-fahaman pelik yang mereka sedang sokong oleh pihak Amerika. Fahaman Syiah masuk, fahaman pelampau evangelis, pelampau Kristian masuk, fahaman LGBT masuk, fahaman pluralisme agama. Semua ni ada, dibiayai, dibantu dan dibenarkan bergerak fahaman-fahaman ni. Ini jumlah kumpulan-kumpulan mereka yang ada dekat Malaysia ni. Lebih kurang 2,000 NGO. 1,000 kita sempat kaji. Semasa saya di IKSIM dulu, kita sempat kaji lebih kurang 1,000 NGO yang bergerak untuk melanggar kita sebagai umat Islam kat sini. 1,000 yang sempat dikaji. Ada lagi 1,000 tak sempat sebab kena pecat, kena buang kerja. Mereka bergerak dengan duit yang banyak, dengan kesatuan yang jelas, dengan susunan gerak kerja yang strategik, kerjasama dan sebagainya untuk melanggar kita. Ini jumlah dia. Warna-warna NGO tu melambangkan ideologi dia. Dan mereka juga bawa fahaman-fahaman menafikan negara-negara Islam. Katalah negara ni sekular, ini hakim Melayu Islam. Dia mengatakan negara ni bukan negara Islam, negara sekular, hakim Islam. Yang ni kita tahulah, dia memang dia kata sekular pun. Ada juga kata bukan negara Islam, bukan negara sekular, negara ni campuran kedua-duanya, hybrid. Ada juga kata negara ni ialah negara sekular tapi Islam. Macam orang ni Lim Cik Gi ni. Ciri negara sekular Islam, tuan-tuan boleh tengok dalam ni lah. Kalau nak pergi baca dalam ni satu persatu panjang, balik rumah ada masa sempat baca. Antara ciri dia, negara ni dia iktiraf Islam, duduk negara ni, tapi Islam macam mana yang dia mau? Dia ada 4 ciri dalam ni. Salah satu ciri dia, Islam yang mesti menerima golongan LGBT tu, orientasi seksual tu. Kalau kata dia nak jadi maknya, benarkan dia jadi maknya. Itu negara Islam yang dia mau. Islam yang terbuka, Islam yang memberi ruang kebebasan kepada orang. Ciri-ciri ada 4 kat sini. Okey.
bukan setakat dia biayai benda tu. Kumpulan-kumpulan Islam dalam negara ni seperti IRF ni, dia bawa masuk macam-macam fahaman sesat pula dalam Malaysia. Contoh dia yang ni, satu video ni saya nak tunjuk, yang kita pantau, yang dah kita cuba ambil tindakan pada 2017. Seorang tokoh daripada Indonesia bawa masuk ke Malaysia. Kita ada dengar sebelum ni yang kata fahaman Islam berpecah, ada yang bid'ah itulah bid'ah dan sebagainya. Sekarang ni dia bawa masuk satu fahaman daripada Indonesia masuk ke Malaysia, menafikan Quran yang ada pada hari ini ialah Quran yang sama dengan Quran yang ada pada Lauh Mahfuz tu. Boleh faham kan? Quran yang kita baca hari ini, selalunya orang petikai, kumpulan-kumpulan sesat ni kebanyakannya dia petikai tafsir dengan terjemahan Quran. Ini satu bentuk kesesatan baru pula dia bawa masuk, import ke Malaysia. Ni dekat Malaysia ni. Bawa masuk tokoh ni, dia bukan pertikaikan terjemahan tu. Dia bukan pertikaikan tafsir Quran tu. Dia pertikaikan Quran tu sendiri. Dia kata macam mana kita nak tahu Quran yang ada pada tangan kita pada hari ini ialah sebuah Quran yang sama dengan Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Tanya saya pun saya tak tahu nak cek kan. Kita percaya, kita yakin memang Al-Quran tak terjelas. Allah ada janji dalam Quran, takkan ada kebengkokan dalam Quran tu. Tapi dia tak percaya benda tu. Dia kata Quran daripada Lauh Mahfuz turun ke langit pertama, itu proses dia malaikat yang bawa. Bila malaikat bawa, dia tak ada penyimpangan, dia tak ada kebengkokan, dia tak ada tokok tambah. Sebab malaikat bawa, malaikat dia tak buat silap. Tapi bila malaikat sampai kepada Rasulullah SAW, Quran tu dah masuk satu proses yang dinamakan proses manusia. Bila masuk kepada manusia, manusia ni pelupa dia kata. Bukan setakat pelupa, nak turun ke bawah lagi sampai ke generasi kita ni, berapa ramai, berapa ribu pelupa dah ada dalam tu. Dia kata takkan Quran tu boleh maintain Quran yang sama macam mana Jibril bawa itu. Ini hujah dia. Ini pikiran gila. Kalau anda baca, assume that alif itu ditambah, anda baca la bukan sebagai negation, tapi dengan pendek, maka menjadi lamu taukid. Maka ayat ini bisa kita baca seperti begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Jadi artinya, wahai orang-orang kafir, saya sebenarnya menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun menyembah yang saya sembah, dan kemudian seterusnya. Kendati demikian, kendati kita menyembah Tuhan yang sama, silakan kamu mengimani agamamu dan saya mengimani agama saya. Dan bacaan seperti ini secara ide, ya, secara idea, secara konseptual, ini dikonfirmasi dengan ayat Al-Quran yang lain. Apa dia kata tu? Dia kata dalam surah Al-Kafirun, bacaan yang kita baca sekarang ni, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia kata la penafian tu, lam alif penafian tu sebenarnya tak ada. Dia kata alif tu ditambah oleh manusia. Dia kata sepatutnya baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Daripada la a'budu ma ta'budun jadi la a'budu ma ta'budun. Daripada kami tidak menyembah apa yang kamu sembah, jadi kami sembah apa yang kamu sembah. Nah, ini fahaman yang dibawa masuk ke sini atas kerja-kerja yang kami buat ni, memantau gerakan-gerakan ni dan mengambil tindakan menghantar kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan ke atas orang-orang ni. Maka bila kerajaan jatuh pada 2018 hari itu, tempat saya yang buat kerja pemantauan ni ditutup sebab dia nak supaya benda ni terus tersebar, rosakkan pemikiran masyarakat. Budak-budak muda dalam negara ni ramai yang sesat ikut kumpulan-kumpulan ni. Lebih kurang 300 program dah diorang buat, 300 lebih program sejak 2012. Kita pantau setiap program ni sehinggalah kita dibuang kerja. Bukan satu, dia ada banyak bentuk kesesatan yang dibawa. Salah satu daripada ini yang terbaru 2019, apabila pengasas dan pengarah urusan dia, pengurusi dia, orang Pulau Pinang macam saya juga, dalam satu pertemuan bersama sebuah NGO daripada Amerika. NGO tu datang ke Kuala Lumpur, bertanya tentang perancangan mereka untuk tahun-tahun seterusnya. Salah satu perancangan yang dibentang pada 2019 baru ni, 5-6 bulan lepas, dia kata kita nak ubah satu perkataan dalam perlembagaan tu. Perkataan dalam jadual ke-9 senarai 2 tu. Dalam perlembagaan dia ada satu ayat
di dalam perlembagaan tu memberi punca kuasa kepada kewujudan undang-undang syariah dalam Malaysia ni. Undang-undang nak wujud dalam Malaysia, dia mesti ada punca kuasa. Punca kuasa tu datang daripada perlembagaan. Punca kuasa kepada undang-undang syariah ada dalam Senarai 2 Jadual 9 tu. Di situ ada satu ayat. Dia nak ubah ayat tu. Kalau berjaya ubah ayat tu, ini semasa mereka pegang kerajaan. NGO ni memberi cadangan semasa mereka pegang kerajaan. Kalau ubah ayat tu dalam perlembagaan, secara automatik diluluskan dalam perlembagaan pada waktu tu, dalam parlimen waktu tu, parlimen lulus saja, maka dalam satu saat selepas parlimen luluskan perubahan perkataan tu, seluruh sistem syariah yang ada dalam Malaysia ni runtuh pada ketika tu juga. Jabatan Kehakiman Syariah runtuh, hakim-hakim syariah runtuh, sistem hukum syariah runtuh. Kita tak payah bercakap tentang undang-undang hudud, kita tak payah bercakap tentang undang-undang Islam, sebab semua tu dah tak ada dah, punca kuasa tu hilang dengan satu saat tu je. Dan ini perancangan yang dibentang. Mereka nak hapuskan terus undang-undang syariah daripada muka bumi ni, muka bumi Malaysia ni. Bukan satu, malah sebelum ni, pada 2009, Sister in Islam menulis sepucuk surat kepada Perdana Menteri Malaysia. Pada waktu tu Pak Lah dia gunakan dasar terbuka waktu tu. Masa zaman dia lah banyak benda-benda pelik ni masuk, sebab dia guna dasar terbuka, dengar, bagi pandangan dan sebagainya. Maka datanglah puak-puak ni menulis surat. Menulis surat terbuka. Apa yang dia cakap dalam tu? Hantar kepada Perdana Menteri, mendesak. Dia kata apa? Dalam jangka panjang, saya terjemah tu salah, dalam jangka panjang kami mendesak kerajaan untuk melakukan satu proses semakan semula terhadap semua undang-undang syariah yang ada dekat Malaysia ni, dengan pandangan supaya undang-undang ni dicabut satu persatu sehingga tinggal cuma undang-undang sivil saja. Dia ulang sekali lagi kenyataan ni pada 2016 dalam tulisan dia dalam The Star, bulan Januari tak silap saya. Dia ulang, dia kata kalau boleh negara ni nak buat apa saja dalam negara ni, nak buat apa saja polisi dalam negara ni, tolonglah jangan rujuk kepada Islam. Sikit-sikit nak kena rujuk Islam, sikit-sikit nak rujuk Islam tu, Islam ni. Dia kata tak payah rujuk dah. Ini kenyataan yang keluar daripada orang Islam bernama Islam sendiri. Baru-baru ni mereka menyaman kerajaan negeri Selangor. Menyaman, bukan kerajaan negeri Selangor, menyaman MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, atas alasan dia nak saman pasal pentadbiran Islam Negeri Selangor tu, Mahkamah Persekutuan tu, untuk Seksyen 66 ni, pentadbiran Islam Selangor. Ini satu lagi percubaan. Bukan setakat kumpulan tu, tadi kumpulan wanita Islam saman kerajaan untuk runtuhkan sistem syariah tu. Ini kumpulan Maknyah. Maknyah ni kumpulan Pondel lah sini. Sini sebut Pondel lah. Kalau kampung saya Ponen, Penang, sebut Pondel. Sini sebut Pondel, tak silap saya. Maknyah kan. Okay. Maknyah ni kena tangkap di Negeri Sembilan. Kesalahan dia lelaki, pakai baju perempuan, pakai kebaya lah, pakai baju perempuan tu, pergi ke satu tempat dan mereka kena tangkap. Ikut Undang-Undang Syariah Negeri Sembilan, Seksyen 66 juga. Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan, siapa saja lelaki yang pakai macam perempuan, dia boleh kena tangkap dan dihukum. Maka Maknyah tu kena tangkap. Tak sempat kita hukum dia dalam mahkamah. Apa dia buat? Kita tangkap Maknyah tu, kita nak pergi charge dia dalam mahkamah. Last kali yang pergi tangkap tu masuk mahkamah. Kita yang tangkap dia, kita kena charge dalam mahkamah. Dia saman kita. Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Sembilan diheret masuk mahkamah. Pejabat Agama Negeri Sembilan diheret masuk mahkamah. Kerajaan Negeri Sembilan diheret masuk mahkamah. Kerana apa? Kumpulan Maknyah ni saman mereka sebab menghalang mereka pakai baju perempuan tu. Dia kata undang-undang apa ni, dia kata ini undang-undang yang menindas hak asasi dia sebagai manusia untuk pakai pakaian wanita tu. Saman, masuk mahkamah tinggi, kita menang. Tapi Maknyah-Maknyah ni tak puas hati. Dia kata apa? Itu ayat dia, saya baca sebab kecil sangat tu nak baca pun.
Dia bantah keputusan hakim tu. Dia kata apa? Kami terkejut dengan keputusan hakim kerana beliau terlalu banyak merujuk teks-teks Islam dalam tu, dan mereka tak puas hati. Dia kata jangan rujuk teks Islam tu, tak mau. Dia pergi merayu dekat mahkamah rayuan. Masa merayu kat mahkamah rayuan tu, mahkamah tinggi kita menang. Pergi mahkamah rayuan, dia menang. Hakim yang buat keputusan tu hakim Islam. Hakim nama tu Hishamuddin Yunus, Muhammad Hishamuddin Yunus yang awal tadi tu. Dia kata apa? Undang-undang Seksyen 66 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan tu ialah sebuah seksyen undang-undang yang tak selari dengan perlembagaan, kerana ia melanggar hak asasi golongan macam ni untuk pakai sebagai wanita. Maka dia bagi kemenangan kepada puak-puak tu. Masa dia orang menang tu, itu gambar dekat situ kalau kita tengok yang menjerit-jerit menang tu semua tu. Itu semua maknya tu, yang perempuan tu. Bukan lelaki tu, bukan perempuan betul, maknya. Dia menang, dia terkejut. Dia menang, kita pun terkejut. Dua-dua terkejut. Dia terkejut, dia menang, kita terkejut, kita kata. Tapi merayu peringkat Mahkamah Persekutuan, alhamdulillah kita menang balik kes tu. Ini semasa mereka dekat Mahkamah Persekutuan. Kalau tengok dia orang, ini antara tuntutan-tuntutan kumpulannya. Cuba kita tengok apa tuntutan mereka. Ini jenis-jenis tuntutan yang mereka dah bawa sampai ke Geneva, ke PBB. Banyak benda. 2009, 2013, 2016, 2018 di bawah komando. Ini kumpulan hak asasi wanita tuntut beberapa perkara, bawa sampai ke kerajaan kita dan pergi ke Geneva PBB. Ini tuntutan kumpulan LGBT. Yang bertatu tu tak apa, tu lelaki tu, bukan perempuan. Tu aurat lelaki tu. Tu lelaki. Dia maknya mereka buat tuntutan supaya hak-hak mereka mesti dihormati. Ini laporan-laporan mereka ke PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ini antara tuntutan yang mereka buat. Saya ringkaskan. Perkara 31, Islam sebagai agama negara. Mereka kata jangan tekankan. Dia kata negara ni negara sekular. Sumpah Yang di-Pertuan Agong, dia kata itu untuk upacara rasmi saja, tak terlibat dalam pentadbiran negara dan sebagainya. Lepas tu antara perkara lagi dituntut dekat situ ialah perkara 82 ni. Di bawah perkara 8, apa golongan perempuan ni, wanita ni, dan apa golongan maknyah ni minta sampai ke PBB tu. Nombor 1 dia kata minta haramkan poligami. Kahwin 2, 3, 4 tak boleh. Dia minta batalkan benda tu, jangan benarkan. Itu dituntut sampai PBB. Nombor 2 dia minta supaya dia, para wanita Islam, diberikan hak untuk menceraikan suami dia, hak untuk talak suami. Itu bahaya tu. Kalau kata telefon tak angkat pun silap-silap tarak 40 kan. Kalau kata bagi hak macam tu, bahaya. Dia minta hak tu. Satu lagi dia minta supaya bab khitan ni, khitan kat atas wanita ni mesti diharamkan. Dia kata ini mencederakan tubuh para wanita. Haramkan. Siapa yang buat tindakan ni mesti kena tangkap dan dihukum sebagai penjenayah. Sebab apa? Mencederakan tubuh anak-anak dia. Itu cadangan-cadangan dia orang. Nombor 4 dia minta supaya dia ada hakim-hakim wanita untuk keluarkan fatwa. Nombor 5 dia minta hukum faraid diubah. Kalau lelaki dapat 2, perempuan dapat 2. Lelaki dapat 4, perempuan dapat 4. Itu dia minta supaya sama rata. Hukum faraid ubah. Bab hadanah, jaga anak dan sebagainya. Lepas tu bab kesaksian wanita. 1 saksi lelaki sama dengan 1 saksi wanita. Dia tak 1-2, dia minta 1-1. Sama rata dia nak. Lepas tu isu wali nikah. Isu wali ni sampai ke tahap apa dia minta? Dia minta supaya siapa-siapa saja wanita Islam belum kahwin ke, janda ke, anak dara ke, kalau dia pergi belajar dekat IPTA, dekat universiti, pergi kerja dekat mana-mana, dia berkawan dengan mana-mana lelaki dan dia rasa dia nak kahwin dengan lelaki tu, dia tak perlu balik minta izin pada bapa dia. Sebab dia kata kita nak buang bab keizinan wali ni, tak ada lagi. Dia nak buang bab wali ni, buang terus. Boleh menikah atas kehendak sendiri. Sebab dia kata wanita sudah ada kemampuan untuk berfikir bagi diri mereka sendiri, tak payah minta izin wali.
Anak-anak kita nak kahwin, dia punya suka tak payah bagi tahu kita. Ini antara benda yang dia orang minta dalam tuntutan tu. Bab diskriminasi terhadap golongan LGBT pun dia orang minta juga. Ini saya di UIA pada 2017. Bila bentang, bayangkan di UIA ni, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya bentang satu kertas kerja dekat dewan tu, semua pelajar Islam. Background pelajaran daripada bidang pondok, sekolah agama dan sebagainya. Kertas kerja yang saya bentang di UIA pada hari itu ialah tajuk Gerakan LGBT. Tengah-tengah bentang ada 4 orang ni, budak student UIA juga. Dia kata apa? Dia angkat tangan tengah saya present. Dia kata, Cik Nizam, boleh saya tanya soalan? Saya kata, tanyalah soalan. Budak perempuan yang pakai tudung tu, yang hujung tu, hujung sekali, pakai tudung dalam kotak kuning tu, dia tanya soalan apa? Cik Nizam, apa masalah orang Islam ni dengan LGBT macam kami ni? Boleh faham soalan tu kan? Faham kan? Apa masalah orang Islam dengan golongan LGBT macam kami ni? Saya terkejut dekat situ sebab yang bertanya soalan tu pada saya ialah seorang perempuan student Universiti Islam pakai tudung dalam dewan kuliah tu. Soalan dia macam tu. Bertembunglah dalam tu 4 orang ni. Jadi sesi pembentangan jadi sesi debat pula. Itu tanya ni, itu tanya tu, itu tanya ni, itu tanya tu. 300 orang dalam dewan. Semua background pendidikan agama. Ramai daripada pondok, ramai daripada tahfiz, ramai daripada sekolah agama. Saya buka ruang kepada kumpulan ni, kepada kumpulan student Melayu Islam datang bidang pengajian agama untuk menjawab kumpulan ni. Seorang pun tak berani jawab. Seorang pun tak berani cakap tidak, tak betul, salah, hukum dia macam ni, tak ada. Saya nampak kita dah bermasalah dah dekat sini. Sebab yang sepatutnya mempertahankan Islam ialah generasi anak-anak muda yang belajar agama, yang akan keluar tak lama lagi daripada IPT ni. Tapi kalau dia diam, kalau dia senyap, kebenaran ada dengan diri dia, kebenaran itu tak dikeluarkan, maka kebatilan itulah akan menguasai ruang kat luar tu. Dan itulah yang berlaku pada hari ini. Itulah yang berlaku pada hari ini. Semalam saya bawa kereta, saya dengar radio BFM. Salah seorang pada tu ialah salah seorang tokoh, nama dia Dr. Narimah. Dia cerita tentang bagaimana mereka cuba memperkenalkan subjek pendidikan seks dekat sekolah. Dia cerita macam mana seorang Ustaz Jakim tegur dia. Ustaz Jakim tegur dia, dia kata nak buat pendidikan seks boleh dekat sekolah, tetapi saya nak Dr. Narimah masukkan satu perkataan ni. Dia kata perkataan ni bermaksud, dia kata masukkan ayat ni, dan pastikan juga anak-anak kita tidak mendekati zina dalam pendidikan tu. Jangan berzina dan jangan dekati zina. Lepas tu dijawab oleh perempuan ni. Dia kata, okey Ustaz orang yang pandai. Ustaz nak kata benda ni, tolong Ustaz senaraikan kepada saya satu persatu apa bentuk perbuatan mendekati zina atau apa dia. Saya nak Ustaz senaraikan satu persatu kepada saya, baru saya nak masukkan. Apakah saya sekarang ni, dia cakap tu, ini dalam interview radio semalam. Dia kata, apakah saya yang tak pakai tudung ni pun mendekati zina juga? Saya nak Ustaz jawab benda tu. Bila perempuan ni tanya bertubi-tubi kepada Ustaz yang ada tanggungjawab untuk tegur pasukan ni, Ustaz tu terkedu, Ustaz tu terdiam. Jawapan Ustaz tu kata, you ni pandai sangat lah, susah I nak jawab dengan you pandai sangat, tak apalah, jadi macam tu. Lalu dilanggar terus, dia nak buat juga benda tu. Sebab apa? Sebab orang kita, orang Islam kita yang pegang amanah untuk menjaga Islam dekat situ, yang sepatutnya jadi medan paling hadapan dan paling belakang tu, tak berani nyatakan pendirian dia dengan tegas, tak berani mengatakan tidak, dan cepat benar mengalah. Itu masalah kita kat luar. Penyakit banyak kat luar sebab kita tak buat kerja. Kita ditindas dalam satu pertemuan yang kita buat. Saksi ada Ustaz Alauddin ada dekat sini, saksi dia. Dalam grup-grup, berapa grup-grup yang penggerak agama ni, bila kita seru supaya ustaz-ustaz kita bangkit, kita seru supaya golongan agama bangkit, menentang benda-benda macam ni, memperbetulkan benda ni, tiba-tiba ada satu soalan kat belakang pula. Dia kata, kalau kami bangkit, kalau saya bangkit, kalau saya tegur benda ni, tauliah mengajar saya kena tarik macam mana? Itu soalan dia kat saya. Saya kata, malulah.
Zaman sahabat Nabi bukan tauliah. Dia korbankan diri, dia korbankan nyawa, kena pulau, macam-macam kena pada dia orang. Tak takut apa pun, nyawa hilang pun tak apa. Ini pasal tauliah saja. Pasal kena tauliah, diam. Macam mana kita nak pastikan Islam ni bangkit kalau kata kita diam? Jadi kita kena bersuara. Ini antara perkara-perkara dekat IPTA lah yang berlaku. Di IPTA makin lama makin banyak. Ini di Universiti Sains Islam Malaysia, pengasas kepada sebuah pertubuhan bernama KMU, Komuniti Muslim Universal, membawa fahaman bahawa golongan LGBT itu boleh diamalkan. Pelajar Universiti Sains Islam, dia orang ditubuhkan pada 2015. Pengasas pada kumpulan tu duduk di Amerika, orang Melayu juga, perempuan ni. Anizah Noviak ni perempuan Melayu, orang Islam. Dia bawa fahaman Islam yang lain pada kita ni. Dia kata dalam Islam dia ialah Islam yang pentingkan hubungan cinta, kasih sayang dan sebagainya. Nak bercinta macam mana pun kita tak halang dalam Islam saja ni. Laki sama laki boleh bercinta, perempuan sama perempuan boleh bercinta. Kalau perempuan dengan perempuan nak bercinta dan nak kahwin tapi tak ada siapa nak kahwinkan dia, dia kata datang tempat dia. Dia boleh jadi wali nikah, dia boleh jadi tok kadi. Bukan setakat tok kadi, mazhab yang dia pegang ni, dia boleh tok imam, tok Bilal, tok Siak, semua dia. Boleh tengok yang bawah tu, gambar yang bawah sekali tu. Bila yang jadi imam tu seorang perempuan, belakang makmum dia seorang lelaki. Ini tokoh pemikir yang dia orang ikut. Amin Awadud ni bekas pensyarah UIA dulu, kontraknya tak disambung. Bawa fahaman macam ni. Dia boleh jadi imam, perempuan boleh jadi imam, lelaki boleh jadi imam. Lelaki boleh jadi Bilal, perempuan boleh jadi Bilal. Sama rata. Fahaman-fahaman yang sedang dikembangkan. Ini kekuatan jaringan mereka. Mereka bukan secara individu. Mereka ni bukan kecil-kecil anak. Mereka ni dapat support, sokongan daripada pihak-pihak luar negeri. Presiden Amerika ketika turun ke Malaysia pada 2014, Presiden Obama, lepas jumpa menteri kita, lepas jumpa orang-orang bisnes kita, dia buat pertemuan dengan kumpulan-kumpulan ni. Boleh tengok seorang-seorang kat situ, orang-orang yang sama. Termasuk yang mencadangkan supaya hukum syariah itu dihapuskan. Termasuk padri yang menyaman kerajaan untuk benarkan orang Kristian guna kalimah Allah untuk rujuk Tuhan anak bapa dia tu. Termasuk golongan yang kata golongan LGBT ni boleh diamalkan. Ini 2014. 2015 Presiden Amerika turun ke Malaysia lagi, jumpa dengan orang-orang yang lebih kurang sama. Siapa yang dijumpa ni ialah orang-orang yang sedang bercakap sekarang ni untuk menafikan bahawa kerajaan yang baru tertubuh dalam seminggu dua ni, dia kata ini kerajaan pintu belakang lah, kerajaan apa semua. Orang-orang tu muka-muka yang sama yang berjumpa dengan Amerika tu. Di situ. Ini pertemuan mereka dengan Presiden Obama. Di bawah tu boleh nampak, ini semua muka-muka orang yang sedang bersuara pada minggu ni. Kata kami akan memastikan bahawa kerajaan ini tak akan kekal. Kerajaan yang dibuat ni kerajaan tak sah, tidak bermoral dan sebagainya. Semua tu ayat keluar daripada orang-orang ni. Orang-orang yang telah bekerjasama dengan pihak-pihak Amerika, yang mendapat dana daripada pihak-pihak mereka untuk pastikan kuasa tu dipegang oleh boneka-boneka mereka dekat sini. Ini dia orang. Termasuk yang tengah ni, Presiden Persatuan Maknyah Malaysia. Dalam bulat tu, Presiden Persatuan Maknyah tu lah, Justice for Sisters. Kenapa dia sampai Presiden Amerika nak jumpa dia? Sebab dia ada kekuatan. Melalui statement, kenyataan yang dibuat, jumlah maknyah dekat Malaysia ni, kenyataan yang dibuat 70,000 orang. Maknyah saja 70,000. 70% daripada 70,000 maknyah ni ialah maknyah berbangsa Melayu. Berpuluh ribu maknyah Melayu ni. Ini semasa dia dapat anugerah oleh Setiausaha Negara Amerika John Kerry 2016. Anugerah Wanita dengan Keberanian 2016. Bukan wanita pun. Amerika buat satu hari yang dinamakan sebagai Hari Nisyayub. Kita ni ada hari raya, hari kebangsaan. Di Amerika ada Hari Nisyayub. Sambut dia, angkat dia, lambung dia sampai tahap macam tu. Bagi award, bagi anugerah dan sebagainya kepada dia. Ini pun dapat anugerah. Semua orang kenal dia. Ini pun dapat anugerah, sistem Islam.
kerajaan Perancis bagi anugerah pada dia. Tadi kerajaan Amerika bagi anugerah. Ini kerajaan Amerika bagi anugerah pada Amiga. Ini United Nation, PBB bagi anugerah pada dia. Anugerah demi anugerah ni diberi ialah supaya komuniti antarabangsa menyokong dia orang ni. Kalau jadi apa-apa pada dia, kerajaan ambil tindakan ke atas dia, kerajaan tangkap dia di atas undang-undang sedia ada, maka tekanan-tekanan antarabangsa akan dihalakan kepada negara ni. Siapa yang nak backup negara ni? Siapa yang nak bantu bersuara untuk negara kalau kata bukan kita? Kita nak buat benda yang baik. Bila buat benda baik, menghalang benda-benda buruk, maka kita kena tindakan dan tekanan daripada puak-puak ni. Cynthia Gabriel, dia kata nak panggil saya ni agensi air pun tak apa. Award lagi, anugerah lagi, dapat anugerah lagi. Masalah dia sekarang, itu generasi lepas. Generasi liberal lepas tu, mereka ni dia bukan background agama kebanyakannya, background pendidikan sekular. Tapi pelapis-pelapis dia yang sedang disediakan pada ketika ni, mereka datang daripada kumpulan-kumpulan yang berasal daripada sekolah-sekolah pondok, sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa masa depan nanti budak sekolah pondok ramai. Jadi nak berhadapan dengan sekolah-sekolah pondok ni yang ada ilmu-ilmu agama yang cukup kuat ni, maka dia mesti ada ketumbukan yang sama kuat datang dari sekolah agama juga. Itu jadinya kepada ramai budak-budak kita sekarang ni, ada yang murtad, ada yang ikut kumpulan liberal, ada ikut kumpulan sesat. Banyak dari mereka hafaz Quran sampai 30 juzuk pun ada. Contoh dia dekat sini, budak ni hafal Quran 30 juzuk. Seorang hufaz bergerak dengan NGO yang nak meruntuhkan undang-undang Islam tadi tu. Ini Muhammad Badrul Nizam, Muhammad Redha, bekas pelajar sekolah agama, sekolah Izzuddin Shah di negeri Perak, murtad masuk Kristian jadi padri. Budak sekolah agama murtad. Numan Afifi, dia ni bekas sekolah Ma'had di negeri Perlis, Ma'had, dan kemudian dia mengajar di Ma'had. Sekarang ni dia jadi kepala kumpulan LGBT Melayu ni. Pejuang LGBT sampai ke tahap bukan kecil-kecil punya pejuang ni, sampai ke PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia bentangkan kes, dia bentangkan rayuan kepada pihak berkuasa Bangsa-Bangsa Bersatu tu untuk beri tekanan kepada Malaysia ni sebab kita menghalang golongan LGBT. Dia bukan daripada kumpulan Mak Rempit ni, dia bukan dari kalangan orang yang tak sekolah tu, dia bukan dari kalangan budak-budak sekolah kebangsaan tu. Yang jadi kepala LGBT ni ialah bekas pelajar Ma'had yang kemudian mengajar di Ma'had. Apa jadi sekarang? Yang ni belajar di Universiti Islam, promote LGBT dengan kumpulan dia. Yang ni kawan saya sendiri, bekas sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyur lelaki Pulau Pinang. Saya Al-Masyur, dia pun Al-Masyur, satu batch dengan saya. Umur 43 tahun sama dengan saya. Murtad masuk Kristian. Sekarang ni tengah jadi padri. Ini budak yang tadi tu. Ini budak yang nama Benjamin Stephen. Tengok apa dia cakap. Assalamualaikum. Malam hari ini dengarkan baik-baik mesej Tuhan. Saya membawa 3 mesej supaya kerajaan Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan supaya kerajaan setan iblis dikalahkan. Amin. Jadi saya dari suku M, suku yang paling sensitif, ya. Dan sekarang puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi tangan Tuhan. Orang M juga mampu dipanggil Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan, di Johor saja lebih daripada atau hampir kepada 10.000 jiwa M sudah diselamatkan. Itu dia. Dia mengatakan benda tu, dia bercakap di sebuah gereja di Sarawak. Cakap dia macam Indonesia, tapi dia budak Perak. Dia bekas pelajar sekolah Izzuddin Shah tu. Murtad masuk Kristian jadi padri. Ini kawan saya sendiri. Murtad, berkahwin dengan isteri dia murtad dulu. Kemudian isteri dia ajak dia murtad, dia tak mau murtad lagi. Bincang punya bincang, sebab isteri dia ugut, pisah. Berpisah. Kalau kata tak mau ikut dia, berpisah.
Last kali dia ambil satu keputusan, dia dengan 5 orang anak dia, dia murtadkan 5 anak dia. Dengan dia sekali murtad, dengan bini dia murtad, 7 orang serang dekat Australia. Murtad, masuk Kristian. Tengah belajar nak balik ke sini jadi padri. Budak sekolah agama, kawan saya sendiri. Bukan kawan-kawan ni, kawan sendiri. Ni, isteri dia kata yang murtad ni bukan sikit, dia kata ramai sebenarnya. Yang murtad ni dah ramai, cuma undang-undang tak benarkan kami murtad secara rasmi. Sebab tu dia buat banyak kes. Sebab tu Vatican menghantar kumpulan tentera rahsia dia. Vatican ada tentera rahsia. Dia ada panggil apa, Secret Order of Malta tu. Hantar dengan projek-projek rahsia dia masuk ke dalam Malaysia ni untuk runtuhkan sistem undang-undang yang ada dalam ni, supaya membenarkan orang Islam boleh berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa perlu tukar agama. Dan nombor 2, dia minta supaya semua undang-undang syariah yang ada dalam Malaysia ni diruntuhkan satu-satu. Dia sedang buat dengan rancak. Cuma dokumen-dokumen tu tak boleh dikeluarkan je. Nanti tunggulah satu masa, mungkin kerajaan benarkan dokumen tu keluarlah. Kan? Benda-benda macam tu. Dan dia kata ramai orang Melayu, orang Islam ni yang murtad, mereka pergi mengaji macam kita, pergi semayang macam kita, pergi solat macam kita, pakai macam kita dan sebagainya. Ini contohnya. Dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa Al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab, dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Gaya dia gaya orang Islam. Cara dia mengaji macam mengaji orang Islam. Pakai dia macam orang Islam. Dia amin doa pun macam orang Islam, tapi dalam hati dia sembah Jesus Christ. Dia tak sembah Islam. Kumpulan ni ramai. Dekat Malaysia ni ramai. Tahun 1989 satu kumpulan kena tangkap. Kerajaan keluar kertas putih cerita tentang perjalanan kumpulan ni. Kertas putih tu tajuk dia saya tak ingat. Kertas tahun 1988 tu. Kerajaan keluarkan bentang nama dia, Joshua Jamaluddin, 2-3 orang. Mereka buat kerja-kerja mendakyah Kristian tu kat rumah. Pakai macam kita, macam ustaz, ajar macam ajar mengaji, buat usrah kat rumah, orang datang ajar Kristian, masuk Kristian ramai. Kena tangkap kumpulan tu. Dan kumpulan tu bukan sikit, ramai. Ini antara padri-padri Melayu yang memurtadkan budak Melayu. Setiap kali dia murtadkan budak Melayu, dia masuk dalam Facebook dia. Hari ni dia murtadkan ni budak ni, bekas kelasi kapal. Murtad masuk rumah dia, murtad sebab kawan dengan seorang perempuan Kristian dia. Lepas tu dia murtadkan budak ni lagi, masuk dalam Facebook dia. Murtadkan budak ni sebab dia sakit kaki, pergi rumah Joshua Helmi ni, Joshua tu doa, kaki dia sembuh. Doa orang macam ni dia cepat makbul. Sebab ni istiraj je, dia punya dia. Dan kaki sembuh je, murtad budak ni. Dah boleh berjalan. Padri ni hilang, dengan isteri dia hilang, tak tahu ke mana. Wallahu alam, apa jadi pun tak tahu. Jadi kes besar ni. Ini antara aktiviti dia orang. Bila tadi Benjamin Stephen, dia kata dekat Johor dia sebut murtad. Ini salah satu program kat Johor yang dia orang cuba buat.神，你要做一件你跟我都没有看过的事情，让我能够继续能够在这个城市里面追赶仇敌。I'm breaking up the giant of Asia, Malaysian church. 主的灵在我身上，我要使瞎眼的看见，瘸腿的行走，我要使被掳的释放，受压制的得自由。Healings and deliverances are definitely going to occur when we pray in Jesus' name. 是的，主啊，多少人也相信？Jehovah Jesus, Jehovah Jesus, Jehovah Jesus.
Itu acara yang dia buat di Johor 2015. Tak berjaya buat sebab kita dapat tahu awal. Bayangkan acara tu, tajuk acara tu dia nak buat satu perhimpunan besar-besaran kumpulan Kristian di tengah-tengah Johor Bahru. Berpuluh ribu orang akan berkumpul. Tajuk himpunan saja pun dah menghasut. Tajuk himpunan dia apa? Take possession of the land. Rampas negeri tu. Tajuk dia rampas negeri tu. Allow me to chase away the enemy from the city. Dia kata ucapan-ucapan dalam video tu. Izinkan aku untuk halau keluar semua musuh-musuh kita daripada pekan ni. Siapa yang dia nak keluar ni? Buatlah acara lain. Kenapa nak buat acara dengan sebut benda-benda macam ni? Kemudian yang kat hujung video tadi tu dia menjerit-jerit, Joe for Jesus, Joe for Jesus, Joe for Jesus. Kalau dia sebut Kelantan untuk Jesus, setuju ke? Tentu kita tak setuju. Dan itu yang dia orang buat. Dan kita berjaya halang. Masa tu saya punya tim nasib baiklah. Tim saya tak balik raya lagi time tu, ni bulan puasa. Kita duduk, saya tulis satu laporan, hantar ke Istana Johor petang tu juga. Alhamdulillah Istana Johor respon dengan cepat. Dalam tempoh 4 jam dah respon. Tengku Mahkota Johor, dia bagi amaran. Dia kata kepada kumpulan yang duduk daripada luar Johor ni, jangan buat kacau dalam negeri Johor. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih lah kepada Istana Johor yang sangat cepat dan sangat pantas. Tapi kumpulan ni dia punya cerdik dia tak buat tempat terbuka, dia pergi buat tempat tertutup pula. Dan dia orang ni tak pernah berhenti, tak pernah stop sampai hari ni. Ini dia gunakan tekanan-tekanan antarabangsa. Dia bawa pergi ke peringkat antarabangsa, minta kumpulan-kumpulan Kristian dunia, banyak pertubuhan Kristian mendesak PBB tekan negara ni supaya beri hak untuk orang-orang Melayu yang masuk Kristian dapat murtad dan sebagainya. Ini mereka dekat PBB. The Zohar statement is delivered on behalf of ADF International, the World Evangelical Alliance, and the Ethics and Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention. Mr. President, we know with deep regret the rejection by the government of Malaysia of 9 out of a total of 10 recommendations addressing the deteriorating situation of freedom of religion or belief in the country. Okay, itu kumpulan Kristian. Di belakang tu kumpulan LGBT. Dua-dua tu pergi ke PBB, desak supaya PBB tekan kita. Ini antara laporan-laporan kumpulan Kristian dunia tekan dan dia orang minta tuntutannya. Beberapa perkara dalam perlembagaan dia minta supaya diubah dan sebagainya. Setengah-setengah undang-undang dia minta ditukar dan sebagainya. Ini perkara yang tuan-tuan sendiri boleh baca dalam laporan-laporan yang tersedia dalam internet tu. Pada 12 Februari 2018, selepas satu pembentangan yang dibuat oleh bekas bos saya di Putrajaya, kita bentang pasal isu keganasan. Tapi semua orang nak hala keganasan ni kepada ISIS. Semua nak halang keganasan ni kepada kumpulan-kumpulan yang dia kata ni kumpulan radikal Islam. Tapi kita ambil keputusan untuk buat satu pembentangan menceritakan asal usul kenapa kumpulan ni muncul. Dan kita kata kumpulan-kumpulan ni muncul di Iraq, di Syria kerana kebangkitan kumpulan-kumpulan pelampau evangelis di Amerika sendiri. Bila kita bentang benda tu dekat Putrajaya, kedutaan Amerika dia rasa benda tu dia tak puas hati. Dia jemput, nak datang ke office, kita tak nak jumpa dia dekat office. Kita pergi jumpa dia kat salah satu tempat kedai makan di Putrajaya. Saya, bekas bos saya dengan seorang lagi pegawai jumpa dia, bersembang-sembang dengan dia. Dia cakap lembut, tetapi dia kata kami mendapat banyak laporan daripada kumpulan-kumpulan NGO bukan Islam yang kerja-kerja kamu buat ni menjejaskan mereka. Dia kata macam tu, lembut. Dia kata kamu perlu beri hak kepada mereka untuk bercakap dan sebagainya, untuk buat aktiviti dan sebagainya. Kita kata kepada dia tak ada masalah, nak buat aktiviti tak ada masalah, tapi jangan sampai buat aktiviti nak menggulingkan negara, nak tukar negara ni jadi negara Kristian dan sebagainya. Itu tak boleh. Nak buat aktiviti agama dia punya pasal. Lepas tu dia kata kumpulan-kumpulan yang kata nak ubah negara ni negara Islam ke negara Kristian, benda tu tak wujud. Kumpulan pelampau evangelis yang nak menggulingkan pemerintahan tu tak wujud, dia kata. Tak ada. Lalu kita kata balik pada dia. Kita cakap pada dia, takkan kami nak bentang benda-benda yang tak ada bukti. Takkan kami nak bentang benda-benda yang tak ada dokumen untuk kita support, sokong dan sebagainya. Saya tunjuk pada dia video ni kemudian. Saya kata tuan sendiri nilaikan video ni. Apa yang mereka cakap? Apa yang mereka buat? Selari ke tak selari dengan apa yang kami cakap, bahawa dah terdapat kumpulan-kumpulan pelampau ni dah mula bercakap untuk menggulingkan pemerintahan Islam dalam Malaysia ni. Ini video dia. Sekejap lagi. Ini video dia. Any other
communities represented here. Negeri Sembilan, and in Jesus' name, I bring the Minangkabau spirit. And I say, the people in Negeri Sembilan will come to Jesus. I need your hands. We raise our hands. Because when we raise our hand, we're going to win the war. The war has started. And now I represent Johor. Johor is joining the army of God. And Johor is going to rise up. And we're going to fight. And we're going to win. In the name of Jesus. And Johor is going to join. And Jesus is our King, our Lord. And we're going to fight until the end. Until Malaysia, we win. We win. King, our Lord. Lord, we thank you that your government has shifted into Putrajaya yesterday. We declare that Putrajaya belongs to Jesus. And Lord, your hosts of armies of angels have moved into Putrajaya. We say together, in the name of Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, the government of Malaysia shifts now. Okey, video tu dibuat di Sabah. Mereka kumpulan daripada negeri-negeri, daripada Pulau Pinang, daripada Johor, daripada Negeri Sembilan. Kumpulan-kumpulan negeri ni berkumpul untuk buat satu upacara angkat sumpah. Bai'ah dengan ketua dia. Ketua dia siapa? Yang ni. Yang datang untuk berbai'ah dengan siapa? Penasihat agama kepada Presiden Trump. Turun Malaysia pergi Sabah. Buat upacara bai'ah. Bai'ah untuk apa? Untuk pastikan setiap satu negeri ni meruntuhkan pemerintahan Islam dalam negeri masing-masing. Runtuh ganti dengan Jesus. Runtuh ganti dengan Jesus sampai ke tahap macam mana? Sampai ke tahap Malaysia tu sendiri akan berubah menjadi sebuah negeri Kristian. Kita tunjuk kepada dia. Kita tunjuk kepada pegawai kedutaan Amerika tu. Kita tanya kepada dia. Okey, tengok video ni. Apa you kata sekarang? Kalau you nak kata benda ni mengamalkan agama dengan aman damai, itu tidak. Ini tahap nak meruntuhkan negara. Ini melanggar undang-undang yang ada. Ini melanggar batasan-batasan dalam perlembagaan persekutuan tu. Tak boleh. Dia diam, dia gelak. Dia gelak, dia kata, saya minta maaf, benda-benda macam ni saya tak tahu. Saya kata, takkan you tak tahu kan? You Amerika, you CIA, you mesti tahu. Ini penasihat agama Presiden Trump. Penasihat agama Presiden Amerika datang menghasut dalam negara kita ni. Menghasut untuk menggulingkan pemerintahan Islam dalam negara ni. Takkan you tak tahu? Jadi bila kami cakap benda tu, benda ni sangat-sangat bahaya. Ini satu. Ini kumpulan pelampau evangelis. Ada banyak kumpulan lagi yang tengah bergerak. Sasaran dia tahun 2030 Malaysia ni akan menjadi sebuah republik sekular tak lama lagi. Kita dah buat macam-macam benda. Kita dah pergi jumpa polis. Kita dah bentang kepada pasukan perisikan tentera. Kita dah bentang kepada MEIO, Perisikan Malaysia tu. Kita dah bentang kepada menteri. Kita dah bentang kepada menteri kabinet. Kita dah bentang kepada agensi strategik. Laporan-laporan polis kita dah buat semuanya. Tetapi pada waktu tu, dalam kerajaan lepas yang jatuh sebelum ni, tindakan tak diambil. Kerana apa? Alasan yang selalu diberikan kepada kita pada waktu tu ialah sabar sekejap, tunggu sekejap, pilihan raya dah dekat, tak boleh nak buat benda ni, nanti orang Kristian marah, nanti puak-puak liberal ni marah, orang tak mau undi kita dan sebagainya. Jatuh negara. Ni Allah dah bagi peluang kedua. Allah dah bagi peluang kedua, takkan kita nak buat silap yang sama lagi. Jadi kita kena susun betul-betul. Tapi masalahnya pula dengan golongan-golongan politik ni ialah mereka ni bergerak di atas undi. Mereka ni bergerak di atas suara rakyat yang ramai. Kalau tak ada suara yang bersuara tentang benda-benda macam ni, maka dia tak nak bergerak. Kerana itulah kita nak supaya semua orang kita bercakap tentang benda ni. Minta bagi desakan. Kalau kata semua orang Islam, 16 juta orang Islam dalam negara ni, kata 3 juta orang saja bersuara, pasti dia akan ambil tindakan.
Sebab politik ni dia bergerak atas nombor. Lagi ramai, lagi dia takut untuk bertindak. Jadi kita kena bersuara, kita kena bercakap, kita kena berusaha, kita kena susun strategi dan sebagainya. Alhamdulillah, bila ada istimak pondok macam ni dan ada sidang selepas ni, sidang pleno tu, mungkin kita boleh bincang apa bentuk-bentuk perkara yang kita boleh buat, jalan, bergerak dan sebagainya, untuk kita pastikan nasib umat Islam dekat negara ni terbela. Nasib golongan-golongan orang Islam, golongan pondok, golongan pelajar-pelajar pondok akan dibentuk sebagai satu kuasa yang menjadi kuasa pendesak, supaya undang-undang dihormati, supaya perlembagaan tu tak ada orang langgar. Itu yang kita boleh buat dan cuba buat. Selain pada jumpa agensi-agensi tu, saya sendiri dah berjumpa dengan Raja-Raja Melayu. Ini laporan-laporan polis yang kita buat, pembentangan yang kita bentang kepada Majlis Kebangsaan Halal Islam dan sebagainya tentang perkara ni. Termasuk kita jumpa Sultan Abdullah sendiri. 3 kali kita jumpa dia, tapi sebelum dia naik jadi Tuan Agong, kita bentang pada dia. Kita bentang, kita kata, tuanku, masalah ni makin lama makin besar, tolonglah ambil peduli. Dan dia bagi nasihat satu je pada saya. Dia kata Raja-Raja Melayu ni tidak boleh bergerak atas kehendak dia. Dia tak boleh suka-suka hati nak pergi bergerak macam tu. Dia kena bergerak atas kehendak rakyat. Kalau rakyat 10 juta orang Islam bercakap kami tak mau benda ni berlaku, maka mudah untuk dia bertindak. Dia kata mudah untuk dia bertindak sebab rakyat yang mahukan benda tu. Jadi kita kena gerakkan. Itu sajalah yang kita boleh mampu dan buat dan usahakan pada masa ni. Sebenarnya masa dah habis dah tu, dah 4-5 minit dah. Banyak lagi nak cerita ni. Saya ada usahakan bersama Ustaz Alauddin satu bentuk program kita buat eksperimen di Ma'had Tahfiz dia. Nama dia Madrasah Strategik. Kita ajar budak-budak pelajar tahfiz ni, selain pada belajar kitab-kitab biasa dia belajar, saya pada menghafal Al-Quran yang macam biasa tu, kita ajar ilmu-ilmu strategik kepada dia. Macam mana nak berdepan dengan bulan-bulannya, macam mana bila dia keluar nanti, macam mana dia akan boleh bertindak sebagai seorang lelaki, seorang hafiz, seorang ulama yang terkehadapan. Pergi mana pun, dia duduk di mana pun, bila dia duduk kat taman tu, maksiat taman tu hilang. Dia mesti bertindak. Dia mesti berani bercakap. Dia mesti berani menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia mesti tak takut, taulah dia kena tarik. Itu benda yang kita cuba terapkan dan ajar sekarang ni dan buat. Tapi tak sempat nak bentang program ni. Mungkin dalam sidang pleno tu nanti insya-Allah kita sempat bentang. Saya minta ampun dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya, kalau ada tersilap kata dan sebagainya. Terima kasih kepada tuan-tuan, kepada ustaz-ustaz dan sebagainya. Semua yang ada di sini saya nak serah pada ni. Kalau nak berhubung, tuan boleh call nombor dia. Ini nombor saya. Jangan WhatsApp sebab WhatsApp tak ada. Saya tak ada WhatsApp ni. Telefon je. Ataupun boleh pakai nombor Ustaz Alauddin, nak WhatsApp Ustaz Alauddin. Boleh ambil nombor ni lah insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia kita sebut Ustaz Muhammad Aswanizam bin Alias yang telah pun berkongsi dengan kita tentang perkara-perkara yang berlaku pada hari ini, yang mana alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Mereka tidak dapat meneruskan kerajaan mereka, dan kerajaan mereka diruntuhkan sendiri oleh kerajaan mereka, ketua mereka, dan mereka dapat bertapak hanya 21 bulan. Jadi jangan kita menganggap perkara ini satu perkara yang remeh bagi kita, kerana serangan-serangan ini dilakukan begitu tersusun. Sebagaimana yang kita telah dengar ucapan pada awal tadi berkenaan dengan sejarah di tanah Melayu, yang mana kita ini setelah jatuhnya kerajaan Empire Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511, sehinggalah kita merdeka pada tahun 1957, maka kita telah dijajah selama 446 tahun. Ya, 446 tahun kita pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Belanda. Lebih kurang Portugis dan Belanda 130 tahun.
kita pernah dijajah oleh kerajaan British dan kita pernah dijajah oleh kerajaan Siam selama 88 tahun dan kita pernah dijajah oleh kerajaan Jepun selama 3 tahun dan kita juga pernah dijajah selama 14 hari oleh Parti Komunis Melaya sehinggalah kita merdeka pada tahun 1957 dan kita melihatlah perkembangan-perkembangan itu berlaku dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dan arti kata pada hari ini dulu kita sebagai pembangkang tetapi pada hari ini kita sebahagian daripada kerajaan, maka bagaimanakah kita nak menggunakan apa yang disebutkan sebagai kuasa politik untuk kita memelihara Islam ini agar Islam ini didaulatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih waktu yang diberikan kepada ustaz kita tadi. Saya beri dalam 1 jam dan beliau minta tadi lebih kurang 1 jam setengah sebenarnya untuk banyak lagi maklumat-maklumat yang beliau nak kongsikan kepada kita. Dan insya-Allah kita sebagai pelajar-pelajar agama ini kita kena ingat Allah SWT sebut bahawa walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi ini mereka tidak akan redha sama sekali dan kita sebagai umat Islam ini, dan banyak strategi yang mereka lakukan dari segi ketenteraan dan juga dari segi bukan ketenteraan yang sempat saya catatkan di sini. Ancaman-ancaman ini termasuklah ancaman ideologi, ancaman politik, sosial budaya, ancaman dalam bidang teknologi, informasi dan juga keselamatan umum. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkara ini kita ambil serius sebagai seorang pelajar. Kita usaha untuk kita bersama-sama di samping kita mempelajari kitab tadi sebagaimana disebut, kita juga perlu didedahkan kepada sains politik ataupun siasah syara'iyah dan juga bagaimana strategi-strategi tadi yang dilakukan oleh musuh supaya kita dapat pelihara di kita sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi bagi pihak majlis pengajaran istimewa Pondok Malaysia ini kerana kita dapat berkongsi bersama dengan pengarah strategik iaitulah Al-Ihsan Research Center dan beliau banyak pengalaman-pengalaman secara amali tadi berdepan dengan golongan-golongan yang telah pun didedahkan tadi kepada kita. Jadi insya-Allah selepas daripada tamatnya pembentangan ini kita akan ada lagi satu sesi iaitulah di antara sesi pleno yang akan diadakan saya rasa selepas solat asar. Nantilah tengok jawatan kuasa Urustia nanti akan maklumkan. Jadi sekadar itu kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan maklumat yang sebegini dapat kita terima lagi daripada masa ke semasa sebagai garis panduan kepada kita bahawa kita jangan ingat iblis itu duduk diam, tetapi iblis itu juga dia bekerja 24 jam untuk menyelewengkan kita daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itu saya bagi pihak pengurusi majlis pembentangan kertas kerja yang kedua ini memohon kemaafan sekiranya ada kekurangan, dan saya pun tengok skrin tadi pun tak terlalu halus. Ada saya ada ingat skrin besar tu. Jadi senang. Jadi halus tu ke belakang tak berapa nampak. Jadi insya-Allah lah kita ni. Sekarang itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.